Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca keterangan ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21 muka surat. Okey, tuan-tuan tengok nota yang bercetak. Ayat muka surat 102. Muka surat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Keterangan ayat, terjemahan wa fakihatin, dan buah-buahan, mimma, daripada apa, yatakhayyarun, mereka iaitu penghuni syurga di kalangan as-sabiqun as-sabiqun, mereka diberikan oleh Allah pilihan. Apa sahaja buah yang mereka kehendaki, mereka boleh pilih. Maknanya buah itu cukup, buah itu banyak. Baik, tuan-tuan, ayat yang ke-20 ini adalah merupakan lanjutan daripada apa yang telah kita bincangkan pada ayat yang sebelumnya, iaitu ini merupakan nikmat makanan yang Allah sediakan kepada as-sabiqun as-sabiqun. Kalau hari sebelumnya kita menyebutkan ahli syurga ini sambil mereka bersantai-santai berehat di dalam syurga di atas surur, tahta-tahta yang bersulamkan permata, mereka ini juga akan sambil itu mereka minum-minum, dan mereka juga sebenarnya ada makanan-makanan yang Allah sediakan. Makanan yang pertama adalah terdiri daripada buah-buahan. Okey. Kalau kita hanya merujuk dalam suratul Waqiah, kita tidak menemukan secara spesifik buah apakah antara contohnya. Jika kita merujuk pada surah yang sebelumnya, iaitu surah Ar-Rahman, yang telah kita pelajari pada 2 bulan yang lalu, dalam ayat yang ke-68 muka surat 533 ayat ini, kita menemukan antara contoh buah-buahan itu adalah wa nakhlu wa rumman, adanya buah-buahan kurma dan juga delima. Ini contoh dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Kenapa dalam syurga itu Allah sediakan nikmat buah-buahan? Dan mari kita sama-sama pagi ini mendapatkan apakah ciri buah-buahan yang Allah sediakan di dalam syurga. Kalau kita merujuk muka surat nombor 103 nota, kita akan mendapati buah-buahan di dalam syurga ini ada 3 hikmahnya. Yang pertama, ia dijadikan sebagai makanan. Ini kita sedia maklum. Cuma ingin saya terangkan sedikit maklumat tambahan. Makanan dalam syurga ini bukan Allah sediakan kerana mereka lapar. Dia berbeza dengan penghuni neraka. Penghuni syurga diberikan makanan adalah untuk menambahkan lagi rasa nikmat dalam syurga. Begitu juga minuman. Dia adalah tambahan nikmat tetapi menjadi makanan bagi ahli syurga. Yang kedua,
Quran mengatakan makanan dalam syurga itu disebut sebagai rezeki daripada Allah. Dan yang ketiga, makanan itu, buah-buahan itu antaranya sentiasa ada dan tidak akan pernah putus. Maksudnya tak pernah tidak ada. Dan kalau kita gabungkan lagi beberapa maklumat ini sebenarnya telah kita sampaikan pada membincangkan surah Ar-Rahman sebelum ini. Ya, ini saya kembali mengulangi pada suratul Waqiah. Kalau kita gabungkan ayat-ayat dalam Quran tentang makanan, contohnya buah-buahan ini, pertama, ia terlalu banyak. Sampaikan mereka boleh memilih apa yang mereka kehendaki, buah apa yang mereka nak. Yang kedua, mereka tak ada halangan untuk memilih buah itu. Dia boleh pilih. Nombor 3, dia mudah nak dapat. Nombor 4, buah-buahan itu ada yang sama macam dekat dunia, tapi hakikatnya tidak serupa. Dan buah-buahan di dalam syurga, kalau dimakan, dia membawa kepada keselamatan, aman, bahagia. Tak akan datangkan penyakit, tidak akan memberikan memberikan rasa tidak enak. Itu di antara ciri-ciri makanan di dalam syurga seperti mana buah-buahan. Baik, kita terus kepada nikmat bentuk makanan yang kedua. Ayat nombor 21. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan lahmin iaitu daging. Daging apa? Tayrin iaitu daging burung. Mimma yashtahun, daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Ini adalah bentuk makanan yang kedua. Okey. Kalau kita lihat susunan ayat, sebelum Allah menyebut daging burung, Allah menyebut dulu buah-buahan. Sebab itu kata para ulama, seperti mana Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, sunnah kalau nak makan, daging dulu ke buah dulu. Kalau ikut susunan ayat, Allah sebut dulu buah, baru daging burung. Mengikut tertib ayat, para ulama kata bagus kalau bak makan buah dulu, baru makan makanan yang lain seperti daging. Kerana susunan ayat, Allah sebut buah, baru sebut daging. Jadi daging dekat sini adalah daging burung di antara contoh daging itu. Bukan senang nak dapat daging burung. Ini makanan yang istimewa yang Allah beri kepada penghuni syurga. Kalau kita rujuk dalam surah At-Tur ayat nombor 52, ayat nombor 22, ada pada muka surat 106 tu. Ayat ini Allah menyebutkan daging itu secara umum, bukan daging burung saja. Apa saja daging yang kita kehendaki nak makan, tetap boleh makan di dalam syurga. Sambil sembang-sembang, duduk atas surur, ada minuman, dapat juga dah daging. Antaranya daging burung. Baik, ada satu hadis yang menarik untuk saya kongsikan. Kita boleh tengok pada nota itu. Nabi SAW pernah ditanya tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sebuah sungai, jawab Nabi SAW, yang Allah berikan kepada aku. Nabi ceritalah Al-Kautsar ni apa, airnya lebih manis daripada madu. Dan Nabi kata, dekat syurga itu ada burung yang mana lehernya seperti leher unta. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
ketika mana dia mendengar hadis pasal burung yang seperti leher unta tu, dia kata kalau macam ni akan menambahkan lagi kenikmatan, kata Umar. Kemudian Nabi SAW mengatakan siapa yang dapat makan, dia akan merasa nikmat itu lagi bertambah. Okay. Selesai tentang ayat ini. Satu persoalan, selain daripada makanan berbentuk buah-buahan dan juga daging seperti daging burung, apa lagi makanan di dalam syurga? Antaranya, tapi saya tak letak dalam nota, antaranya adalah hati ikan paus. Ada dalam hadis. Kenapa pelik-pelik? Sebab ini makanan yang susah nak dapat. Ada jual tak hati ikan paus di pasar Taman Tun? Nak dapat daging burung pun susah, apatah lagi hati ikan paus. Maksudnya Allah Ta'ala ni, Dia akan hidangkan untuk penghuni syurga ni sesuatu makanan yang susah untuk dapat. Jadi orang Arab ketika mana turun ayat-ayat macam ni, mereka kata macam, uish, special ni. Cepat. Tapi dalam hadis lah, hati ikan paus. Allah Ta'ala alam. Nanti kalau kita dah masuk syurga, kita kenanglah balik apa yang pernah kita cerita dulu. Sambil duduk kat depan, kita kata, oh inilah hati ikan paus dulu yang pernah kita cerita. Amin. Moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga Al-Firdaus. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pengajaran ayat 20 dan 21. Mudah saja. Penghuni syurga, dia boleh memilih apa saja buahan yang Allah dia inginkan. Tuan-tuan ingin buah apa? Buah apa yang susah tuan-tuan nak dapat? Durian. Tuan-tuan nak buah apa? Allah akan bagi. Tak ada, tak dapat. Bayangkan. Yang kedua, penghuni syurga dia boleh memilih apa saja daging burung yang dia inginkan. Tuan-tuan nak masak apa? Well done, nak masak macam mana? Pakai stick, semua boleh. Jadi masuk syurga. Okey, habis, pendek saja. Lepas tu kalau makan, takkan kita makan sorang-sorang. Ada kawan lah duduk kat depan tu kan. Tapi tak syok lah kalau tak ada teman makan yang boleh suapkan ke. Betul tak? Alah, zaman muda-muda dulu kan nak makan, ada siapa yang suapkan? Tak seronok lah kalau hanya dengan kawan-kawan. Ayat 22 Allah bagi tahu ada penemannya, ada pendampingnya. Tengok seronok tak? Tuan-tuan boleh bayangkan tak dalam syurga tu macam mana? Dia punya seronok nikmat tu. Rupanya ada pendamping. Pendamping tu pula bukan orang biasa-biasa. Dia adalah makhluk khas yang Allah ciptakan. Makhluk itu matanya cantik sangat. Siapakah makhluk itu? Kita baca ayat 22. Wa hurun 'ain. Ain iaitu mata. Hur adalah merujuk kepada bidadari. Okay. Kalau kita panjangkan sikit penyebutan tentang bidadari ini, perkataan al-hur adalah jamak gandaan bagi kalimah ahwar dan juga haura. Jadi hur itu merujuk kepada bidadari yang matanya cantik. Okey. Kalau nak dapatkan maklumat lengkap, maklumat lengkap tentang bidadari ni, kita pernah sebutkan dulu dalam suratul Rahman 2 bulan yang lalu. Kita dah sebut tentang bidadari ni. Tapi nak bagi semangat lagi ni,
kita ulang kembali. Hurul Ain, kalau kita buka dalam Quran, ada 3 tempat Allah sebut perkataan Hurun Ain, Hurun Ain. Yang pertama, kalau ikut susunan surah dalam Quran, tuan-tuan akan temukan dalam suratul Dukhan ayat 54 muka surat 498. Ini contoh ayat dia, saya dah letak dalam nota tu. Wa kadzalika zawajnahum bihurun 'ain. Rupanya yang bidadari matanya jelita itu rupanya menjadi pasangan bagi kita. Lepas tu dalam surah Ad-Dukhan, kemudian dalam surah At-Tur ayat nombor 20, kita jumpa juga Allah mengatakan wa zawajnahum bihurin 'ain, pasangannya. Dan yang ketiga dalam surah Al-Waqiah lah, ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Okey, 3 tempat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ayat 23, bukan sekadar mata mereka ini jelita, cantik. Ayat 23 Allah menerangkan lagi kecantikannya dengan Allah umpamakan mereka seperti apa. Kita kalau nak umpamakan orang yang cantik, umpama seperti apa? Bulan. Dia tu cantik lah, umpama apa? Tak ada umpama. Tengok orang lelaki dia dah tak cakap kat pasangan, dia tak reti nak cakap apa. Cantik umpama apa? Okey, Allah sebut umpama apa? Okey, ayat 23, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Allah umpamakan dia bagaikan, amsal seperti. Tengok 2 kali Allah gunakan bagaikan, lepas tu seperti. Maknanya Tuhan nak kata dia punya keindahan dia sampai Tuhan guna 2 kali tu. Bagaikan, seperti. Al-lu'lu', mutiara. Al-maknun, ya Allah simpan sebaik-baik dia. Okey, mutiara. Tetap ingat lagi dalam surah Rahman, mutiara tu boleh jumpa kat mana? Yang kita belajar dalam surah Rahman. Kalau nak cari mutiara dengan permata, kita kena cari kat mana? Laut kan? Ingat lagi tak? Belajar surah Rahman tu. Allah kata dalam laut tu ada apa? Fima yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dalam laut tu adanya permata, adanya mutiara dan permata, lu'lu' wal marjan. Kenapa Allah cerita dalam surah Rahman dalam laut tu ada permata, ada mutiara dan permata? Kenapa dalam laut? Maknanya nak dapatkan permata tu, mutiara tu kena buat apa? Menyelam dalam laut. Maknanya susah nak menyelam dalam laut ni. Susah itulah adalah cara untuk kamu dapatkan yang Allah sediakan pada bidadari tu. Okey, Allah kata lu'lu', mutiara yang Allah simpan sebaik-baiknya. Okey, tuan-tuan, untuk menambahkan lagi penghayatan kepada nikmat-nikmat dalam syurga ini, ada 2 soalan yang perlu kita selesaikan. Selain Allah gambarkan bidadari itu umpama mutiara yang disimpan sebaik-baiknya, ada tak perumpamaan yang lain? Dan apa lagi ciri-ciri bidadari ni? 2 soalan ni sebenarnya kita dah jawab waktu kita belajar surah Ar-Rahman dulu. Tapi tak apa, kita ulang kembali sedikit saja, ringkas saja. Dengan saya ulang balik maklumat ini, kalau kita kumpulkan kesemua ayat yang tentang hurul ain tadi tu, Allah menyatakan ada 3 pemisalan tentang bidadari itu. Yang pertama, kalau kita buka dalam surah As-Saffat
ayat 49, Allah mengatakan dia umpama telur yang disimpan. Maksudnya ayam kalau dia keluarkan telur dia sorok telur dia tu. Umpama yang dalam putih, kan dalam telur tu ada yang kuning dan yang putih tu, umpama bidadari tu Allah simpan dia umpama putih telur yang berada dalam telur. Maknanya dijaga dengan elok. Sebab tu bagus kalau sesuatu itu dibungkus, betul? Kita nak jaga, kita nak pastikan buah tu elok, kita bungkus dia. Allah nak gambarkan macam kan bidadari punya special dia. Ya Allah simpan, nanti akan dikeluarkan sampai pada waktunya. Sekarang ni disimpan. Yang kedua, dalam surah Rahman kita pernah belajar pada ayat nombor 58 dulu. Allah mengatakan mereka umpama apa? Al-yaqutu wal marjan. Boleh tengok balik ayat itu, saya letakkan kembali ayat suratul Rahman. Dan yang ketiga, kalau kita ambil surah Waqiah, mutiara yang tersimpan lah. Okey. Kita lanjutkan lagi tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri ahli syurga ni, kalau kita kumpulkan ke semua ayat ada 8 termasuk hadis. Yang pertama, bidadari ni dia ini menundukkan pandangan. Ingat lagi surah Rahman? Menundukkan pandangan ni apa? Bidadari ni dia hanya akan pandang dekat suami dia saja. Oh, dia punya hebat tu. Dia tak minat nak tengok orang lain. Dia suka pandang suami dia. Bagi dia pasangan itulah yang kacak, yang handsome, yang zaman dekat dunia tak boleh lah macam tu. Ada masa kau tak ada kat rumah lagi bagus dia kata. Pergilah duduk lah lama-lama, tak balik pun tak apa. Sifat itu dunia, banyak kekurangannya. Tapi ahli syurga ni dia bidadari itu dia tundukkan pandangan, membawa maksud juga mereka ni orang tak nampak dia. Dia jaga untuk suami dia saja. Okey, jelas kan? Ni kita dalam surah Rahman. Yang kedua, mereka ni sentiasa tunggu suami dia balik. Tunggu suami dia duduk dalam khemah-khemah. Kita pernah belajar sebelum ni. Kan? Ni ada isteri, suami sian suami itu. Seorang je dekat rumah. Isteri dia mana? Travel sini, travel sana. Susah nak jumpa isteri dia, betul tak? Makan seorang-seorang. Tapi bidadari ni dia sentiasa tunggu. Dia tak keluar, dia tunggu pasangan dia balik. Okey, kita kena rujuk balik surah Rahman. Okey. Kemudian mereka ini adalah gadis-gadis perawan. Nombor 4, mereka ini usianya sebaya. Dia takkan tua-tua. Okey. Lepas tu nombor 5, sangat cantik. Bukan cantik je, baik. Dekat muka bumi ni, dekat dunia, mungkin dia cantik, tapi ya Allah, perangai dia ya Allah. Betul tak? Ada orang dekat dunia ni dia baik sangat, tapi taklah cantik sangat. Macam tu. Dekat syurga lengkap, sempurna. Nombor 6, mereka sentiasa dalam keadaan yang suci. Betul tak? Bersih, wangi, tidak didatangi haid. Orang lelaki ni baru je nak bersama isteri, I'm sorry, habis dah rahsia dekat dia. Okey, tak apa. Dalam syurga dia Allah bagi. Jangan bimbang. Nombor 7, dia sangat mencintai pasangan dia. Ini adalah perempuan-perempuan yang sama sekali alhamdulillah cinta sejati kan sampai mati, tapi cinta sejati sampai masuk syurga. Nombor 8, mereka ni pandai menghiburkan, mengembirakan pasangan. Ingat lagi kita sebut mereka suka sudah 20 lebih minit ni, saya berhentilah. Okey, menghiburkan pasangan, dia suka nyanyi. Okey, menghiburkan pasangan dia. Okey, kita tutup dengan pengajaran. Mohon maaf saya dah lebih 4 minit. Tuan-tuan lah tak perasan, saya pun tak perasan. Cerita dari sampai tak perasan lebih 20 minit. Okey, pengajaran ni 2.
kecantikan dan keindahan bidadari dalam syurga, dan yang kedua, bidadari akan menjadi pendamping dan peneman penghuni syurga. Betul tak? Lepak-lepak tadi selalu teman. So isteri-isteri temanlah suami. Kan? Dia ke mana pergi, iring dia. Isteri dia nak pergi tapi suami yang tak nak bawa. Kan? Suami yang tak nak bawa. Sepatutnya kena macam tu. Okey. Kita berhenti dengan kadar ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Sebab hari Jumaat tidak ada kelas. Kerana saya dimaklumkan tuan-tuan hendak mengisi waktu itu dengan membaca suratul Al-Kahfi. So boleh teruskan. So kita sambung hari Isnin insya-Allah. Bermula daripada ayat yang ke-24. Dan minggu depan saya bagi juga satu lagi nota tambahan. Sebab dalam nota ni hanya sampai ayat nombor 26 sahaja. Nanti saya akan bagi bermula 27 sampai habis insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.